Berusaha Puan Noriah binti Ismail, Guru Besar SK Seri Bintang Utara, Puan Noriati binti Pit, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Nizam bin Syamsuddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan Puan Mazidah binti Muhammad Zarihan, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dihormati barisan para guru, pembantu pengurusan murid, ibu bapa dan seterusnya, murid-murid prasekolah yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Orientasi Prasekolah Sesi 2021 SK Seri Bintang Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam wilayahku ceria. Yang Musa Barisan Penolong Kanan, semua guru SK Seri Bintang Utara, ibu bapa dan penjaga murid-murid serta hadirin sekalian. Hari ini 14 Januari 2021, Taklimat Orientasi Prasekolah untuk murid-murid prasekolah SK Seri Bintang Utara bagi tahun 2021. Saya Noriah binti Haji Ismail, Guru Besar SK Seri Bintang Utara Kuala Lumpur, mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada semua murid prasekolah yang bakal menduduki kelas Prabijak dan Prabinta tahun 2021. Permintaan permohonan yang ramai untuk mendaftar diri ke prasekolah SKSBU. Kiranya anak-anak, puan-puan bertuah kerana berjaya dalam permohonan secara online. Syabas dan tahniah kepada semua. Prasekolah Seri Bintang Utara mempunyai 2 kelas sahaja dengan kapasiti murid seramai 50 orang. Keutamaan diberi kepada kanak-kanak berusia 6 tahun. Ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pemilihan kemasukan ke prasekolah. Tahun 2021, satu cabaran bagi semua kerana wabak COVID-19 yang melanda negara. Sekolah juga merasai kesannya. Kita tidak dapat bersemuka untuk melaksanakan orientasi yang telah dijadualkan, hanya secara maya sahaja. Orientasi ini amat penting untuk anak-anak menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Bagi sesi persekolahan, pengalaman yang mereka terima semasa tadika berbeza, malahan ada dalam kalangan murid yang tidak pernah menjejakkan kaki ke tadika. Mereka perlu membiasakan diri dengan iklim sekolah ini. Program pembelajaran secara bersemuka akan dijalankan sebaik saja pembukaan persekolahan dibenarkan 2021 nanti. Para ibu bapa, penjaga dan guru yang dihormati sekalian, sokongan dan dorongan ibu bapa amat penting dan secara otomatik menjadi ahli pewaris sekolah atau KISB, kumpulan sokongan ibu bapa sekolah ini. Setiap aktiviti digalakkan bersama untuk mencapai tahap kejayaan pada tahap optimum. Sumbangan fikiran, material, aktiviti dipohon untuk kebersamaan dalam setiap perkara. Sebenarnya pembelajaran tidak terbatas kepada penguasaan isi pelajaran semata-mata. Pembelajaran tersembunyi, hidden curriculum dari segi etika, sahsiah, sikap, kepribadian, perawakan, penampilan, kerja berpasukan dan keberanian menyatakan pendapat ialah antara elemen-elemen modal insan utama yang diterapkan dalam sesi pembelajaran. Pengembangan bakat murid juga sangat dititik beratkan di sekolah. Tunjukkan tahap disiplin yang tinggi dalam penyertaan semua aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Oleh kerana tidak dapat bersemuka bersama ibu bapa penjaga waktu ini, segala urusan berkaitan bayaran, contohnya buku dan modul prasekolah, kad ID dan lain-lain, bolehlah ibu bapa berurusan dengan guru kelas anak-anak tuan-puan. Perkara utama, anak-anak perlulah menyiapkan diri untuk belajar dengan bimbingan guru dan kerjasama ibu bapa. Percaya pada guru, berilah sokongan padu yang mendidik dan membentuk anak-anak ke arah kecemerlangan. Jika ada perkara yang tidak memenuhi keinginan atau kepuasan hati ibu bapa atau penjaga, bermusyawarah, berbincang dengan baik. Saya percaya
ibu bapa bijak menilai yang baik dan yang tidak. Andai ada yang silap faham, berundinglah dengan baik, sama ada dengan guru sendiri ataupun dengan pentadbir. Kerjasama ibu bapa membantu kecemerlangan. Sebarang isu tidak diperbesarkan demi nama baik sekolah. Walaupun maklumat boleh diakses dengan mudah di hujung jari, iaitu sekadar menekan papan kunci komputer, pembelajaran di bilik raja masih tidak boleh diganti dengan cara yang lebih berkesan. Bilik darjah ialah dunia kecil murid-murid untuk menerokai, menyaring dan mengorganisasi ilmu yang telah disusun berdasarkan keperluan kurikulum, nilai dan aplikasi kehidupan di dunia sebenar. Sama-samalah kita menjadikan murid-murid prasekolah di sini maju dan cergas dalam pembentukan kerohanian dan sahsiah. Segala tugasan atau latihan murid yang perlu dilengkapkan dan mengikut tempoh masa yang diberi, berbincanglah dengan guru sekiranya ada masalah dan sebagainya. Guru prasaya akan menyambung sedikit taklimat berkaitan dengan prasekolah. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aisyah binti Abdul Jalil, Guru Prasekolah SKSBU bagi kelas Prabijak. Apakah kurikulum prasekolah? Kurikulum standard prasekolah kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan menanam keyakinan serta membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Ini adalah kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang dibina berasaskan 6 tunjang tadi. 6 tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni, berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagai mana yang digambarkan dalam raja tersebut. Tunjang komunikasi mendedahkan kemahiran berbahasa secara lisan dan muka lisan semasa berinteraksi. Bagi kerohanian, sikap dan nilai iaitu penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Bagi pelajar Muslim, akan mempelajari pendidikan agama Islam dan pendidikan moral bagi murid bukan beragama Islam. Seterusnya, tunjang kemanusiaan iaitu pendedahan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar, setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Seterusnya, tunjang keterampilan diri iaitu pemupukan kepimpinan dan sasar diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Perkembangan fizikal dan estetika iaitu perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Bagi perkembangan estetika, pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi dalam seni. Seterusnya, sains dan teknologi iaitu pengetahuan awal sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran dalam matematik. Apa itu PEERS? PEERS ialah singkatan kepada Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial PEERS yang dijalankan melalui kurikulum pendidikan kesihatan dalam sistem pendidikan Malaysia. Program PEERS ini bertujuan untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada murid prasekolah berkaitan elemen PEERS agar dapat menangani jenayah seksual kanak-kanak. Oleh itu, KPM telah memasukkan
pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial di dalam tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Terdapat standard kandungan dan standard pembelajaran yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah berumur 4 hingga 6 tahun untuk dipelajari, difahami oleh mereka. Diharapkan ibu bapa tidak terkejut dan bersedia untuk mengajar anak-anak dari rumah menggunakan istilah anggota tubuh badan bagi lelaki dan perempuan dengan betul. Melalui pemahaman konsep peers yang betul, kanak-kanak dapat mengelakkan dari menjadi mangsa jenayah pedofilia dan kanak-kanak dapat memberitahu kepada guru atau ibu bapa atau orang yang dipercayai jika ada sesuatu yang berlaku ke atas diri mereka dengan menyatakan penggunaan istilah anggota tubuh badan yang betul supaya ia tidak salah erti. Pentaksiran dilaksanakan secara berterusan sepanjang tempoh persekolahan. Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih sesuai dengan perkembangan murid dan berasaskan kaedah saintifik. Pentaksiran adalah berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Kaedah pentaksiran adalah pemerhatian secara berterusan dan penilaian hasil kerja murid. Ujian atau peperiksaan formal tidak harus dilaksanakan. Data yang dikumpulkan perlu dianalisis supaya pelaporan yang dibuat adalah sah dan sahih. Melalui pentaksiran prasekolah, ianya dapat membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk mengembangkan potensi murid ke tahap optimum. Ianya dapat membantu murid dalam pembelajaran dan memperbaiki pengajaran guru. Pentaksiran akan dijalankan dengan penuh beretika dan mengambil kira hak asasi anak-anak. Oleh itu, diharapkan agar ibu bapa dapat membantu guru dalam pencapaian 4M murid iaitu kebolehan membaca, menulis, mengira dan menakul. Di dalam jadual berikut adalah peruntukan waktu KSPK yang dijalankan di prasekolah. Perancangan aktiviti harian di prasekolah haruslah berdasarkan peruntukan waktu yang telah ditetapkan seperti jadual tersebut. Walau bagaimanapun, guru diberi keluasan dalam menyusun jadual waktu mengikut keperluan murid. Di dalam pembelajaran bersepadu adalah termasuk aktiviti rutin, perbualan awal, waktu rehat dan penutup. Lebihan masa dari aktiviti disebutkan tadi digunakan dalam aktiviti pembelajaran iaitu 500 minit seminggu. Aktiviti pembelajaran memberi peluang kepada guru untuk memilih strategi PDP yang sesuai bagi memberi peluang kepada murid menjalankan penerokaan dan eksperimen, menyelesaikan masalah serta menggalakkan pemikiran kreatif. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh digunakan, antaranya ialah pendekatan bertema, pendekatan projek dan penggunaan pusat pembelajaran. Aktiviti luar akan diadakan 2 kali seminggu dan tambahan kepada main bebas 3 kali seminggu. Oleh kerana pandemik yang berlaku kini, aktiviti luar tidak dapat dijalankan. Main bebas akan dilaksanakan dalam kelas secara persendirian di tempat masing-masing dan tidak berkongsi bahan yang sama. Matematik awal yang ditunjukkan dalam jadual adalah waktu PDP secara asas sahaja. Aktiviti pengukuhan akan dijalankan dalam waktu pembelajaran bersepadu. Pendidikan Islam akan diajar oleh ustaz dan ustazah yang bertauliah sahaja yang telah ditetapkan oleh pentadbir sekolah selama 2 kali seminggu. 1 jam peruntukan masa bagi setiap sesi. Jadual kelas adalah tertakluk kepada masa yang telah ditetapkan dan akan dijalankan secara fleksibel mengikut tahap pencapaian murid-murid oleh guru kelas masing-masing. Baiklah, terima kasih Cikgu Aisyah atas taklimat KSPK itu tadi. Baiklah, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Cikgu Noli. Saya merupakan cikgu prasekolah bagi kelas bintang. Jadi saya akan menerangkan tentang peraturan dan pengurusan prasekolah. Baiklah, waktu persekolahan ini adalah jadual rasmi di mana waktu pembelajaran bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari.
kecuali hari Jumaat kita akan bermula pada pukul 7.30 sehingga 11.30 pagi. Di sini saya ingin menekankan bahawa ibu bapa perlu hantar anak-anak sebelum 7.30 pagi kerana pada waktu itu mereka akan mengambil sarapan pagi bersama kawan-kawan. Ini adalah slide mengenai aktiviti mereka di prasekolah sehari bermula pada pukul 7.30 sehingga pukul 12.30 hari. Okey, baiklah, mengenai uniform prasekolah, murid-murid prasekolah uniformnya adalah t-shirt berkolor putih. Namun kita dah tempah untuk pihak ibu bapa. Dari pihak ibu bapa hanya sediakan duit sahaja. Nanti kita akan sediakan jadual untuk pengambilan t-shirt tersebut, seluar dan juga track bottom, termasuk juga dengan baju sukan warna biru. Kasut dan sarung kaki mestilah warna sama. Kalau stokin hitam, kasut hitam, dan begitu juga dengan putih, untuk stokin putih dan berkasut warna putih. Tudung ialah warna putih. Alat pengurusan diri ini adalah penting. Peralatan pengurusan diri seperti berus gigi, ubat gigi, selipar, sanitizer, sabun, pencuci tangan perlu disediakan oleh ibu bapa dan penjaga. Nanti kita akan sediakan maklumat lain, iaitu tuan-puan perlu melabelkan barang-barang peribadi ini mengikut kelas masing-masing. Kita akan maklumkan kemudian. Okey, makanan ialah, waktu makan mereka ialah 2 kali, iaitu sarapan pagi pada pukul 7.30 pagi, dan kita biasa beri susu untuk anak-anak, pastikan anak-anak sudah belajar minum susu, dan juga kudapan iaitu makan untuk tengah hari pada pukul 9.30 pagi. Murid tidak dibenarkan membawa makanan dari rumah kecuali dengan keizinan guru ataupun dengan perakuan doktor. Cuti sekolah adalah tertakluk pada cuti sekolah yang telah disusun takvim oleh KPM. Surat maklumat atau memo daripada sekolah akan dikeluarkan dari masa ke semasa. Dan ini adalah contoh aktiviti prasekolah yang dilakukan sepanjang setahun. Yang pertama, program intensif bacaan bahasa Melayu. Ini adalah kelas bacaan intensif bagi murid-murid yang masih lemah penguasaannya dalam membaca. Projek kolaborasi murid dan ibu bapa, sesi fotografi untuk graduasi, program anjuran panitia SKSBU seperti Hari Kanak-Kanak, Hari Guru, Sambutan Kemerdekaan dan sebagainya. Lawatan gotong royong Hari Usahawan dan Majlis Apresiasi ini adalah tertakluk pada keadaan terkini dan perubahan pada arahan KPM. Baiklah, ini adalah polisi keselamatan sekolah dan tanggungjawab ibu bapa. Okey, pertama, ibu bapa perlu mengisi maklumat yang tepat semasa mengisi borang maklumat murid. Okey, ini penting kerana kita perlukan maklumat yang tepat untuk menghubungi ibu bapa sekiranya ada kecemasan. Okey, dan seterusnya puan-puan boleh baca pada paparan slide mengenai polisi keselamatan sekolah dan tanggungjawab ibu bapa. Baiklah, ini adalah mengenai jadual menghantar dan mengambil anak. Okey, memandangkan isu pandemik ini masih lagi berlarutan, jadi kita perlu mengikut dan akur pada arahan waktu menghantar dan waktu pulang. Okey, ini penting dan perlu dititik beratkan oleh ibu bapa lah, maknanya ikut jadual. Isnin hingga Jumaat, masa untuk menghantar anak ialah 7.30 pagi hingga 8 pagi. Gate akan ditutup pada tepat pada pukul 8 pagi di gate B. Dan ini adalah waktu untuk menghantar. Okey, waktu balik pula Isnin sehingga Khamis 12 hingga 12.30. Waktu pulang hanya tertakluk pada pukul 12 hingga 12.30 hari di gate A. Gate A adalah gate yang berdekatan dengan guard house. Dan pada hari Jumaat pukul 11.30 pagi hingga pukul 12.30 hari kita akan uruskan anak-anak menunggu di gate B. Gate B yang berdekatan dengan parking ibu bapa, parking kenderaan. Okey. Dan ini adalah
contoh pelan mengambil dan menghantar anak. Okey, gate B ialah berdekatan dengan parking kenderaan ibu bapa. Gate A berdekatan dengan guard house. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk, hanya hantar anak di gate B atau gate A sahaja. Baiklah, ini adalah alamat dan nombor untuk dihubungi sekira ada kecemasan. Boleh terus menghubungi cikgu masing-masing seperti yang tertera di paparan slide.